Mulakanlah ilmumu dengan Al-Quran, bukan sekadar baca tapi hafazan. Jadi para ulama terdahulu telah menjadi adab dan juga kebiasaan bagi mereka memulakan pengajian ilmu mereka dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi saya sebut di sini, mulakanlah ilmumu dengan Al-Quran. Kenapa dimulakan dengan Al-Quran, khususnya kepada anak-anak yang masih lagi kecil dan muda? Karena Al-Quran akan membentuk lisan mereka. Al-Quran akan membentuk lisan, karena kalamullah. Dan dengan pembentukan lisan biasanya akan membentuk pribadi seseorang tersebut. Sungguh dalam bahasa Melayu kita sebut bahasa itu jiwa bangsa. Dan benar, bahasa itu jiwa bangsa. Kan kalau kita lihat anak-anak muda yang biasa menggunakan bahasa yang tidak sopan, maka itu adalah kepribadiannya. Sekarang orang tulis dalam Facebook, tulis dalam WhatsApp dan sebagainya, kadang-kadang ayat digunakan short term yang kita pun tak faham. Dan tu hakikatnya apa yang ada dalam jiwa mereka. Sebab tu kalau kita tengok balik orang-orang tua dahulu, bagaimana ucapan mereka, hatta digunakan bahasa sesama mereka pun berbeza. Tuan hamba, hamba, sahaya, digunakan bahasa, walaupun kita nampak ni bahasa tua ni, orang lama-lama yang pakai ni. Tapi sekarang bila mana masuk sedikit bahasa Arab, dah mula guna ana, anta. Cakap dengan orang, sampai ke orang tua pun kita guna anta dekat dia. Ini pak cik, kita cakap dengan dia, anta main daripada mana pak cik? Anta. Anta ni kira kamu lah. Tapi cuba orang Melayu, dia akan panggil ni pak cik, pak long, pak lang, pak ngah. Dia guna pak di depan untuk menunjukkan penghormatan. Pada guru dia akan cakap ustaz, tuan guru, tuan syekh. Dia akan gunakan bahasa sahaya, saya. Dia tak guna aku. Aku hanya dengan orang yang setaraf dengan dia, kawan-kawan dia, orang-orang yang rapat dengan dia. Biasanya digunakan aku. Dia tak akan gunakan bahasa aku dengan semua orang. Dia akan guna saya. Sebab tu Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Taqah pernah marah anak-anak muridnya yang ketika bercakap dengan orang tulis dengan perkataan ana. Digunakan ana, kata dia. Kata ana ni ada dua. Aku pun boleh, saya pun boleh. Kan kamu nak cakap dengan Tok Guru, kamu cukup ana juga. Dengan Tok Guru kita bercakap, gunakan saya, jangan gunakan ana. Dengan orang tua-tua cakap, gunakan saya, jangan gunakan ana. Dalam ceramah pun sebaiknya gunakan saya, lebih baik daripada gunakan ana. Itu saya kadang-kadang bila tengok orang dalam majlis, dalam kuliah, ceramah dan sebagainya, digunakan perkataan ana, kadang saya pun jadi berbulu juga telinga. Tengah-tengah duk cakap ni, mengajak ni, ana ni sebenarnya asal daripada ana. Kita pun nampak jangan poyo. Guna saya. Saya lebih lembut. Kalau orang Terengganu guna amba. Lembut bahasa itu, karena itu bahasa-bahasa yang ada di dalam kaum kita. Kenapa Al-Quran dimulakan sebagai pengajian? Selain daripada membetulkan lidah anak tersebut, dia juga membentuk akhlak. Karena bahasa menentukan akhlak bagi seorang tersebut. Dan ini adalah apa yang telah ditentukan dan ditetapkan di dalam syarak, macam tu berlaku dalam agama. Karena tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda mengatakan bahawa aku diutuskan untuk menghidupkan kembali bahasanya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bahasa Nabi Ismail dihidupkan oleh Rasulullah. Dan Nabi diutuskan dengan bahasa. Di samping diutuskan dengan akhlak, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, juga Nabi diutuskan dengan al-lughah. Waktu kata ulama, pembentukan mesti dengan lughah. Mau tak mau, lughah mustaqimah, maknanya lughah kita ini lurus, akan lurus pribadi kita, insyaAllah. Jadi dia punya sunnatullah yang Allah Ta'ala jadikan terhadap kita semua. Karena itu dalam Quran, bila semalam kita baca wa'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah Ta'ala ajarkan al-asma' terlebih dahulu. Kenapa Allah Ta'ala ajarkan lughah terlebih dahulu kepada Nabi Allah Adam? Karena ini meluruskan kehidupan dia, perjalanan dia diluruskan dengan apa? Dengan lughah. Sebab itu lughah penting. Lughah sangat penting. Bukan hanya lughah Arabiah, juga lughah Melayu kita sendiri. Itu perlu untuk kita
baca balik buku-buku kajian yang lama, peribahasa-peribahasa Melayu yang lama, kena buka balik tengok. Ambil balik minat kita dengan bahasa kita sendiri, karena bahasa kita juga kaya. Antara manuskrip yang paling banyak, kata ulama, kata pengkaji-pengkaji manuskrip, yang terbanyak dalam dunia antaranya adalah manuskrip dalam bahasa Jawi kita. Antara manuskrip yang terbanyak dalam dunia. Jadi kita patut bangga dengan kita punya tradisi dan juga peradaban orang-orang kita Melayu, bangsa kita. Baik. Mulakanlah ilmumu dengan Al-Quran, bukan sekadar baca tapi hafazan. Jadi maknanya bukan hanya sekadar baca saja tapi dihafal. Sebenarnya semua boleh. Anak-anak kita kalau kecil boleh saja untuk hafal, tapi orang kita Melayu ni dia agak manja sikit, dan akhirnya dia berbangga kalau anak dia boleh baca Quran habis khatam, tapi tidak dihantar anak tadi untuk hafal terlebih dahulu. Sepatutnya waktu ketika kecil, sebelum anak tadi masuk ke sekolah menengah, sekolah rendah, patutnya boleh dah untuk dia habiskan hafazan Al-Quran kalau boleh. Satu saya hantar anak saya di kampung di Mansyah Badawi dekat Mansurah, ada satu kampung ni dipanggil kampung Al-Quran, dipanggil Baladul Quran, Mansyah Badawi. Dia ada Darul Quran dan dia ada tempat untuk anak-anak kecil hafal Al-Quran. Dia akan terima budak-budak daripada umur sekecil 3 tahun, umur 3 tahun. Dia akan ajak cara baca dulu. Satu kampung, guru saja ada 100 orang perempuan, untuk guru semua perempuan. Yang boleh mengajak budak-budak ni orang perempuan. Orang lelaki tak boleh, lagi dia naik kaki. Ngajak budak-budak, dia mengamuk lagi teruk. Hak orang perempuan pun, anak saya balik, dia cerita kata, duk pegang paip kan. Tu hak ustazah pegang paip, tapi tak tibai orang, tibai kat dinding. Bagi anak murid takut. Umur 3 tahun sampai umur 7 tahun biasanya. Dan dalam tempoh 3, 4, 5, 6, 7, 5 tahun ni mereka akan dihafalkan dengan Quran. Setahun belajar baca saja. Cara macam mana, dia ada teknik dia. Saya teringin nanti nak hantar di Mesir pun saya dah pernah bagi tahu, kata kalau Ruak Jawi boleh atur dengan guru-guru, asatizah, ustaz-ustaz ni, ustazah, khususnya ustazah lah, yang mana mereka boleh pergi mengaji di kampung tu, ambil teknik, balik buka sistem tu, buat sistem tu, dan dia sanggup nak mengajar. Dan isteri saya dengan anak-anak saya duduk di kampung tu 14 tahun. Saya di Kahirah, mereka duduk di Mansurah, 3 jam perjalanan. Saya nak pergi tiap-tiap minggu tu 3 jam perjalanan, pergi balik 6 jam, jauh jugalah. Tapi dah isteri saya sanggup, dia kata tak apa, anak-anak kan, sebab dia pun tak ada asrama. Lepas tu sistem budak-budak tak ada asrama, dia kena duduk dengan mak ayah dia. Dia pergi sekolah 4 jam je mengaji Quran, 8 pagi 12 tengah hari balik dah. Lagi 20 jam buat apa? Dia kata yang sebenarnya yang nak kena tumpu hafalan dia bukan anak, bukan cikgu di sekolah, bukan ustazah tu, mak tu, ayah tu kat rumah. Itu betul. Kita hantar anak kita pergi ke Ma'atafi, minggu-minggu, bulan-bulan pergi ambil. Anak dah hafal elok, kita buat balik, kita bagi dia rosak. Bagi handset, bagi apa semua, lupa terus budak tu. Mai balik ke Ma'atafi, ustaz ni pula nak kena puasa balik. Pening ustaz-ustaz. Okey, kena bagi balik ni. Sebab tu zawiyah saya nanti tak boleh balik. Tak boleh balik. 4 tahun tak boleh balik. Karena balik dia akan terus jadi manusia yang baru. Dia balik je, dia main balik, dia lupa habis hak mengaji. Dia akan kena ulang balik yang baru. Jadi kena duduk 4 tahun tak boleh balik. Baik. Jadi duduk sana setahun, setiap hari balik rumah akan mengulang dengan mak dia. Mak dia akan tengok pula, ibu dia akan tengok pula macam mana mengaji apa semua sekali. Kemudian ada kelas tambahan lagi di luar. Ustazah ada yang mengajar di luar dan sebagainya. Tuan-tuan bayang umur 7 tahun, masuk darjah 1 waktu ketika sebut di sekolah, dipanggil KJ1. Kalau di Mesir dipanggil KJ1. KJ1. Masuk saja KJ1, kalau dia hafal sekurang-kurangnya 15 juzuk, macam mana keadaan budak? Umur darjah 1 dah boleh hafal 15 juzuk. Ada yang cerdik tu 30 juzuk habis. Bukan sekat 30 juzuk tuan-tuan. Depa hafal Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait. Kemudian hafal lagi Alfiyah Al-Imam Syatibi, Matan Syatibiyah. Matan Syatibi dalam ilmu qiraat 1000 bait lagi, 2000 bait dalam masa umur dia 7 tahun baru. Baca dengan ayat. Jadi masa masuk umur darjah 1 tu ke sekolah, dia dah habis dah Quran. Bukan habis baca, habis hafal. Kita boleh sebenarnya, masyarakat Melayu kita boleh buat.
Tapi kita buat tadika, kita buat apa ni, pasti, kita buat apa semua sekali, kita hanya bagi hafal ayat-ayat tertentu. Padahal budak ni boleh sebenarnya lebih daripada tu. Dan masa dia pun 4 jam juga. Dan tempoh anak waktu ketika umur daripada 3 tahun sampai umur 7 tahun tu, sebelum dia masuk sekolah rendah, tak perlu bagi dia untuk nak mengaji ilmu kira-kira, tak perlu bagi dia sebenarnya nak mengaji ilmu apa ni, orang panggil apa, yang dipelajari waktu tingkat darjah 1, yang ada silibus yang di darjah 1 di sekolah tu. Tak perlu pun. Waktu tu tumpu Quran 4 tahun. InsyaAllah khatam 30 juzuk. Tiap-tiap hari Quran. Nah, boleh hafal. InsyaAllah budak-budak lah, kita ajar orang tua boleh sembang lah. Sebab kita tengok pun boleh tengok lah. Sebab dengan tikus tengok besi. Ya. Otak tua ni letih dah. Nah, kan naqshi ala al-hajar. Budak-budak ni kan naqshi ala al-hajar. Susah tapi lekat lama. Orang tua ni kan naqshi ala al-ma, seperti menulis di atas air, senang tapi cepat hilang. Cuba tuan-tuan tulis atas air ni, weh senangnya. Lepas tu ada lekat apa? Tak ada apa, berlalu macam tu. Tapi anak-anak kecil kan naqshi ala al-hajar, jadi kita tempah di atas batu, susah, keluar sampai keluar api-api, tapi lekatnya lama. Nah, saya pun duk teringin dalam hati ni, kalau ada sistem macam tu di negara kita ni, dalam tempoh 4 tahun anak-anak tadi keluar sebagai hafiz. Jadi masuk darjah 1, dia boleh masuk dah sekolah biasa. Dia nak masuk sekolah kebangsaan, silakan. Mengaji balik yang macam biasa sampai darjah 6, kemudian dia boleh jadi masuk darjah tingkatan 1, dia nak masuk sekolah mana asrama penuh, kan silakan, tidak ada masalah. Dia dah hafal Quran dah. Faham? Kita bagi anak kita hafal umur 13 tahun. Nah, umur 13 tahun, budak tu dia dah ada otak dia nak pergi ke mana dah. Nah, dia dah ada hadaf hidup dia. Tengok kawan dia pergi sekolah ni, kawan dia tengok dia nak kena pergi ke sekolah hafal Quran. Dia akan nanti jumpa kawan dia balik, dia dah mula boleh bersembang waktu tu. Sekarang ada Facebook, boleh tengok kawan dia buat macam ni, kawan dia buat macam ni. Dia kena duduk dalam dunia dia pada waktu tersebut. Akhirnya masuk tingkatan 5, mak ayah dah nak bawa keluar. Anak tak habis lagi 30 juzuk, tapi mak ayah dah nak bawa keluar, kata nak ambil SPM. Hak ni jadi dilema kepada para guru tahfiz. Dia kata ni masalah paling besar bila mak ayah kerja nak bawa keluar anak, nak suruh ambil SPM. Pada hari tu masa mula-mula hantar kat kita dah letak syarat kena habis 30 juzuk dulu. Dak, dia tak ingat dah. Dia nak kena ada anak nak kena ambil SPM. Kenapa jadi macam tu? Karena kita masuk lewat. Budak-budak kalau daripada kecil umur 3 tahun mula boleh bercakap, terus hantar hafal Quran, apa akan jadi? Waktu tersebut. Biasanya umur 7 tahun, 4 tahun tu biasanya dah boleh hafal. Kerana budak sangat cepat. Anak saya, Muhammad Abu Nur, duduk dengan guru dia. Pada mula dia mengaji, ustaz dia hanya ulang 3 kali saja ayat Quran. Sekali duduk, baca 5 ke 6 ayat. Dan diulang, dia dengar, duduk main. Tapi boleh ulang balik. Maksudnya cepat, kuat ingatan sebenarnya. Budak-budak memang laju. Mana-mana budak macam tu. Sebab folder dia masih lagi kosong. Waktu tu lah nak isi bahasa. Kalau folder tu diisi dengan bahasa Al-Quran, dengan bahasa Arab pada waktu tersebut, macam mana keadaan dia? Waktu tu nak isi dengan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris kita boleh isi. Budak boleh cakap fluent, nah, boleh cakap bahasa Inggeris laju. Tapi Quran tak ingat. Baca Quran tak boleh. Itu kena dahulukan macam ulama dulu buat. Yang tu yang dilakukan oleh para masyayikh dahulu. Natamanna, kita berharap dengan perkara tersebut, insya-Allah moga-moga nanti akan ada perkara tersebut. Tapi bukan semua orang boleh buat yang tu. Kalaulah ada guru-guru perempuan yang ada majmuah, kelompok mereka ni boleh buat tempat yang macam tu, dan di setiap kampung tu, tuan bayangkan di kampung tu, di kampung tu saja ada majlis tu. Kampung. Dalam satu Mesir, saya dah duk tengok, duk cari ni, akhirnya jumpa dengan Syekh Mustafa An-Nadwi. Syekh Mustafa Nadwi yang bagi cadangan masuk ke situ. Sebab di Mesir, hatta di Qahirah tidak ada tempat yang macam tu. Satu kampung, semua hantar anak mengaji Quran di situ. Satu kampung. Tuan-tuan tahu gaji yuran dia berapa sebulan? Mula-mula saya bawa masuk anak saya, yuran 10 genih. RM2.05 sebulan. Yuran RM2.05. Lepas tu dalam beberapa bulan lepas tu, nampak teruk sangat dah ekonomi, naik sikit 50 genih. 50 genih baru RM10. Lebih kurang lah, lebih sikit. Lepas tu baru dia naik sikit 100 lebih. Tu pun bagi kita tak ada apa dah tu. Nah, tapi orang kampung marah. Apa naik 100 pun, kita kata tu dia RM25 sebulan pun kira apa ni. Tapi anak-anak dihantar semua ke situ. Kita kalau buka tahfiz, bukan orang kampung tu mengaji.
Orang luar daripada mana tu main. Orang kampung buat tak tahu ya. No? Nak suruh tutup tahfiz lagi dah. Buat cari pasal. Tanah kena tutup. Jalan dan bagi masuk. Jangan duk bagi parking. Itu yang berlaku kan. Baik. Jadi budak-budak kampung tu kalau tengok semua boleh dikatakan budak-budak itu semua hafal Quran. Budak-budak kecil hafal Quran. Nah, kita teringin benda tersebut berlaku dan selepas tu jadi apa ni mengaji dalam bidang apa sekalipun. Nah, saya jumpa bawa van. Umur 18 tahun. Saya tanya dulu mengaji di Darul Quran, dia kata ya mengaji Darul Quran. Habis? Tak habis dia kata. Saya mengaji tak habis. Lepas tu dah ni buat apa? Tak buat apa dah. Bawa van dia. Oh bawa van. Berapa sempat apa? Sikit je. Sikit berapa? 18 ya. 18 juzuk. Bawa van. 18 juzuk apa? Kita malu tu dah. Hak bawa van 18 juzuk. Sambil-sambil bawa van duduk mengulang Quran kira lekeh habis lah. Sebab tu bahasa yang paling utama sekali. Sebab tu saya sebut di sini, mulakanlah ilmumu dengan Al-Quran, bukan sekadar baca tapi hafazan.